Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan ulang kaji UPKK dalam subjek Ulum Syar'iyah pada bahagian ibadah. Okey, kita akan tengok soalan-soalan, bentuk-bentuk soalan dalam soalan subjek ibadah. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, bahagian ibadah ni adalah bahagian B dalam paper Ulum Syar'iyah. Okay, selepas daripada jawab akidah, lepas tu soalan 31, dia bermula dengan soalan 31, bahagian ibadah. Okay, kita tengok soalannya. Okay, arahan soalan 31 hingga soalan 40, 10 markah. Bulatkan jawapan yang betul. Okay, bulatkan jawapan yang betul. Okay, soalan 31. Manakah antara berikut perkara yang membatalkan tayamum? Perkara yang membatalkan tayamum. Okey, alif, makan dengan sengaja. Tidak memulakan dengan bismillah. Jim, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Dal, bersentuhan lelaki dan perempuan yang muhrim. Okey, yang mahram. Okey. Kalau makan dengan sengaja ni perkara yang membatalkan puasa. Tidak memulakan dengan bismillah bukan perkara yang membatalkan tayamum. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Okey, yang Jim ni jawapan dia. Okey, sebab dia sama, tayamum ni perkara yang membatalkan wuduk, sama juga dengan perkara yang membatalkan tayamum. Okey. Okey, kalau dal, bersentuhan lelaki dan perempuan yang mahram ni, kalau kita bersentuh dengan adik-beradik, kalau kita lelaki bersentuh dengan adik-beradik perempuan, tak batal lah. Okey, sebab tu dal bukan pilihan jawapan dia dan jawapan dia adalah jim. Okey. Kemudian 32, soalan 32, berikut adalah rukun mandi wajib. Okey, kecuali, okay, ada perkataan kecuali. Yang mana satu yang bukan rukun mandi wajib? Satu, alif, berniat. Ba, tertib. Jim, meratakan air ke seluruh anggota. Dal, menghilangkan najis pada anggota badan. Okay, jawapannya adalah tertib, yang bukan hukum ataupun yang bukan rukun mandi wajib. Sebab dalam rukun mandi wajib tak ada tertib. Okay. Niat, hilangkan najis dan ratakan air ke seluruh badan. Itu adalah rukun mandi wajib. Okay, kemudian soalan 33. Ahmad berbual ketika mendengar azan dilaungkan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah hukum perbuatan Ahmad? Okay, apa hukum berbual ketika mendengar azan dilaungkan? Alif, sunat. Ba, harus. Jim, makruh. Dal, haram. Okay, jawapannya adalah makruh. Okay, makruh kita berbual ketika azan dilaungkan. Okay, kemudian soalan 34. Okay, soalan 34. Pilih kenyataan yang berkaitan dengan jamak takhir. Okay. So, dia akan bagi beberapa pernyataan yang berkaitan dengan jamak takhir dan kita kena pilih yang betul. Okay, alif, solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Ini adalah jamak takdim. Jamak takdim. Okey, kemudian ba, solat asar dan maghrib dalam waktu maghrib. Yang ni salah sebab sebab asar dan maghrib tak boleh dijamakkan, tak boleh dihimpunkan. Kemudian jim, solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Okey, ni jamak takhir.
jamak takhir. Kemudian dal, solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib. Ini adalah jamak takdim. Jamak takdim. So jawapannya adalah jim. Solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak. Itu berkaitan dengan jamak takhir. Jamak takhir ni menghimpunkan dua waktu solat dan dikerjakan atau disolatkan pada waktu solat yang kedua. So maghrib dan isyak boleh dihimpunkan dan solat dalam waktu isyak. Itulah jamak takhir. 35. Membaca doa iftitah dalam solat subuh adalah sunat rawatib, sunat muakkad, sunat ab'ad, sunat hayat. Dua ni adalah alif dan ba tu confirm salah. Kemudian kita kena pilih. Dalam solat ni selain daripada rukun dia ada dua perkara sunat iaitu ab'ad dan hayat. Tapi doa iftitah ni yang mana? Sunat ab'ad ke sunat hayat? Jawapannya ialah sunat hayat. Sunat hayat ni adalah amalan sunat yang dituntut untuk dilakukan semasa di dalam solat. Jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya dalam solat kita tertinggal baca doa iftitah, tak perlu sujud sahwi. Dia berbeza dengan sunat ab'ad yang jawapan jim tu. Kalau jawapan jim tu amalan sunat yang sangat dituntut ketika mengerjakan solat, sekiranya ditinggalkan maka kena sujud sahwi. Selepas tayat akhir kena sujud sahwi. Contoh dia kalau kita tinggalkan doa kunut dalam solat subuh. So jawapan untuk soalan 35 ni, membaca doa iftitah dalam solat subuh adalah sunat hayat. Dal jawapan dia. Kemudian soalan 36. Soalan 36, manakah antara berikut merupakan syarat sah solat Jumaat? Syarat sah solat Jumaat. Alif, dimulai dengan 2 khutbah. Ba, dalam waktu duha. Jim, secara jamak. Dal, secara bersendirian. So jawapan ni senang je lah kan. Kenapa kita jawapan dia adalah alif, dimulai dengan 2 khutbah. Syarat sah solat Jumaat dimulai dengan 2 khutbah. Ba tu kenapa kita tak pilih? Sebab dalam waktu duha dia kata. Sedangkan solat Jumaat dalam waktu zuhur. Secara jamak. Secara jamak takkanlah setiap kali Jumaat kita nak jamak. Kemudian secara bersendirian, tak sah solat Jumaat secara bersendirian, perlu berjemaah. 36, alif, merupakan syarat sah solat Jumaat dimulai dengan 2 khutbah. Kemudian 37, semua yang berikut adalah solat sunat kecuali. Semua yang berikut yang ada kat pilihan jawapan tu adalah solat sunat kecuali alif, solat Jumaat. Ba, solat rawatib. Jim, solat Aidilfitri. Dal, solat Aidil Adha. So jawapan kat sini adalah alif, solat Jumaat. Solat Jumaat ni solat yang fardu dilakukan pada hari Jumaat dan ianya bukan solat sunat. 38. Takbiratul ihram dan memberi salam ke kanan adalah rukun. Rukun apa dalam solat? Dalam solat ni dia ada 13 rukun solat dan rukun solat yang 13 tu terbahagi kepada 3 pula. Satu, qauli. Qauli ni maksudnya perkataan.
perkataan ataupun bacaan. Fi'li, ba fi'li perbuatan, fi'li perbuatan. Lepas tu qalbi, qalbi ni dalam hati. Okey, seperti niat. Kemudian dal memang tak ada kaitan lah dengan solat, iaitu rukun iman. Okay, so takbiratul ihram dan memberi salam ke kanan adalah rukun qauli. Okay, rukun qauli dalam solat. Sebab takbiratul ihram kita sebut Allahu Akbar dan memberi salam ke kanan. Salam yang pertama tu Assalamualaikum warahmatullahi adalah rukun qauli, rukun yang kita kena sebut. Okey. Seterusnya 39. Okey, 39 soalannya, hukum menunaikan solat jenazah ialah alif sunat, ba wajib, jim fardu ain, dal fardu kifayah. Jawapannya ialah fardu kifayah. Okey, fardu kifayah ni sekumpulan yang melakukan perkara tersebut ataupun satu kumpulan yang pergi solat jenazah, maka seluruh ahli qaryah, ahli penduduk kat situ terlepas daripada dosa. Itu maksud fardu kifayah. Okey. Kemudian soalan nombor 40, memudahkan orang Islam menunaikan solat fardu semasa bermusafir. Memudahkan orang Islam menunaikan solat fardu semasa bermusafir. Penyataan di atas adalah hikmah bagi alif solat jamak, ba solat Jumaat, jim solat orang uzur, dal solat sunat hari raya. Okay, so memudahkan orang Islam ketika bermusafir adalah hikmah bagi solat jamak. Okay. Alif jawapan dia. Okay, seterusnya soalan 41 hingga soalan 41. Okay, lengkapkan lafaz niat solat jenazah. Okay, lengkapkan lafaz niat solat jenazah. Lafaz niat dia ialah usolli. Okay, usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Okay. Usalli sahaja aku solat ala hazal mayyiti ke atas mayat ini arba'a takbiratin 4 rakaat ma'muman mengikut imam lillahi ta'ala kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat solat jenazah. Okey, seterusnya soalan 42 hingga soalan 46. Arahan soalannya ialah isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang diberi. So dia dah bagi kat kita pilihan jawapan menahan diri, selepas, sunat muakkad, harus, uzur, wajib. So kita tengok soalannya. Okay, soalan 42. Okey. Sujud sahwi dilakukan tempat kosong tahiyat akhir. So kat sini jawapan yang tepat adalah selepas. Okey, selepas. Sujud sahwi dilakukan selepas tahiyat akhir. Okey, 43, orang Islam yang apa? Boleh menunaikan solat dengan cara duduk. Okey, orang Islam yang uzur. Orang Islam yang
uzur boleh menunaikan solat dengan cara duduk. Okey, seterusnya 44, lelaki muslim menunaikan solat Jumaat. Okay, so jawapan yang kita pilih adalah wajib. Okay. Lelaki muslim wajib menunaikan solat Jumaat. Okay, 45, rukun puasa ialah niat dan apa? Dari perkara yang membatalkan puasa. Niat dan yang ni, menahan diri. Menahan diri. Rukun puasa ialah niat dan menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa. Seterusnya 46, hukum melaungkan azan ialah apa? Hukum melaungkan azan? Jawapannya adalah sunat muakkad. Rukun melaungkan azan ialah sunat muakkad. Perkara sunat yang sangat dituntut. Okey. Sunat muakkad. Okey, seterusnya soalan 47 hingga 51. Arahan soalannya ialah suaikan perkara pada bahagian alif dengan bahagian ba. Okey. So kita tengok. 47, rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud ni adalah perkara rukun fi'li. Okey, dalam solat. Yang tadi tu kita dah bincangkan sikit. Rukuk dan sujud ni adalah rukun fi'li. Rukun fi'li ni bermaksud rukun yang kita kena buat, pergerakan yang kita kena buat. Perbuatan rukuk, perbuatan sujud yang kita kena buat dalam solat. So kita sesuaikan. Rukuk dan sujud rukun fi'li. Kemudian 48, muntah dengan sengaja. Okey, muntah dengan sengaja ni adalah perkara membatalkan puasa. Okay, muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Okay, kita sesuaikan. Okay, seterusnya sekurang-kurangnya dua orang. Sekurang-kurangnya dua orang, perkara berkaitan dengan solat berjamaah. Solat berjamaah. Okay, kita sesuaikan. Okay, seterusnya qad qamatis solah. Qad qamatis solah ni adalah lafaz iqamah. Okey, lafaz iqamah. Okey, kemudian yang soalan 51, 4 kali takbir. 4 kali takbir ni adalah perkara berkaitan dengan solat jenazah. Okey, solat jenazah. 4 kali takbir. Okey, kita sesuaikan. Okey, selesai soalan sesuaikan. Kemudian soalan 52 hingga 57. Okey, arahan soalan, tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah. Okey, kita tengok soalannya. Okey, soalan 52 hingga 56 ya sebenarnya. Okey. Menipiskan debu adalah perkara sunat tayamum. Okey, yang ni betul. Okey, seterusnya 53, haid dan nifas adalah perkara yang menyebabkan mandi wajib. Okey, yang ni betul. Tanda right. Okey. 54, waktu solat maghrib ialah setelah terbit matahari. Yang ni salah sebab waktu solat maghrib adalah selepas terbenam matahari. Okey. 55, sunat berpuasa pada hari raya Aidilfitri. Yang ni jawapan dia salah. Okey, kita tanda pangkah sebab
Hari Raya Aidilfitri ini adalah hari yang diharamkan berpuasa, bukan sunat. 56. Tidak sah solat secara duduk semasa dalam kapal terbang. Yang ni juga langkah, sebab sah je kalau kita solat dalam kapal terbang dalam keadaan duduk. So, seterusnya kita tengok soalan 57. Soalan 57 dia terbahagi kepada dua, alif dan ba. So kita tengok soalan 57 alif ni. Yang alif. Tengok alif, tuliskan perbezaan azan dan iqamah. Perbezaan azan dan iqamah. Apa yang kita boleh tulis? Azan dilaungkan, dilaungkan sebanyak dua kali. Dua kali. Iqamah pula dilafazkan sekali sahaja. Dilafazkan sekali sahaja. Itu perbezaan azan dan iqamah. Boleh juga kita buat dilaungkannya, azan dilaungkan dengan nyaring dan tartil. Iqamah dilafazkan dengan fasih dan cepat, ataupun azan menunjukkan telah masuk waktu solat, iqamah pula menunjukkan telah sedia untuk solat. Itu perbezaan azan dan iqamah, boleh pilih yang mana-mana. Kemudian seterusnya soalan 57 ba, tuliskan dua solat yang boleh dikosarkan. Maksud kosar ni adalah pendek. Apa solat yang boleh dipendekkan? Solat yang boleh dikosarkan adalah solat fardu yang bilangan rakaatnya adalah 4. So maksudnya jawapan dia kat sini kita boleh tulis solat Zuhur. Solat Zuhur. Dan yang kedua solat Asar. Solat Asar, ataupun boleh tambahlah satu lagi, solat Isyak. Ketiga-tiga solat ni boleh dikosarkan menjadi 2 rakaat apabila kita dalam keadaan bermusafir. Solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Seterusnya 58. Soalan 58 juga terbahagi kepada 2, alif dan ba. Kita tengok soalan 58 alif dulu. Soalan 58 alif, dia ada penyataan Luqman menunaikan solat jamak Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur. Berdasarkan penyataan di atas, nyatakan hukum dan bahagian solat jamak yang dilakukan. Luqman dia solat jamak Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur, hukumnya adalah sah. Hukumnya sah. Bahagian solat jamak, ni bahagian solat jamak apa? Dia solat Zuhur dan Asar dalam waktu Zuhur. Solat jamak takdim. Solat jamak takdim. Seterusnya soalan 58 ba. Tuliskan dua jenis
sunat dalam solat. Tuliskan 2 jenis sunat dalam solat. Okay, jawapannya adalah sunat ab'ad, dan sunat hayat. Sunat hayat. Okay. Ini yang kita dah bincang tadi dalam soalan objektif. Sunat ab'ad ni adalah perkara sunat yang dituntut di dalam solat sekiranya tertinggal perlu sujud sahwi. Sunat hayat pula perkara sunat yang dituntut juga dalam solat tapi sekiranya tertinggal tak perlu sujud sahwi. Okey. Seterusnya soalan 59. Okey, soalan 59. Okey, dia ada penyataan, tengok. Kamal menyapu debu tanah pada sebahagian kepala ketika melakukan tayamum. Okay, soalan dia, nyatakan hukum serta alasan bagi situasi di atas. Okay, Kamal ni dia sapu debu tanah pada sebahagian kepala ketika dia bertayamum. Apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak sah. Okay, tidak sah. Alasan dia bukan anggota, anggota tayamum. Kepala bukan anggota tayamum. Anggota tayamum muka dan kedua belah tangan hingga ke siku. Itu sahaja anggota tayamum. Kepala tak perlu nak disapu dengan debu tanah. Soalan seterusnya, soalan 60. Soalan 60 ni terbahagi kepada 3, alif, ba, ta. So kita tengok soalan alif dulu. 60 alif. Nyatakan 3 rukun solat fardu. Nyatakan 3 rukun solat fardu. Kita tulis berdiri betul. Berdiri betul. Yang kedua, niat. Niat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Kita nak tambah lagi. Rukun solat ni ada 13 kesemuanya. Kita tulislah halang-halangan. Yang keempat, lepas takbiratul ihram, membaca al-Fatihah. Membaca al-Fatihah. Yang kelima, rukuk. Rukuk. Terusnya yang keenam, rukuk i'tidal. I'tidal, sujud. Sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Duduk antara salah. Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Kemudian duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir. Lepas tu kita sambung atas ni sikit.
Okay, membaca tahiyat akhir, lepas tu selawat. Okay, dalam tahiyat akhir tu kan ada selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selawat. Kemudian salam yang pertama, dan yang terakhir tertib. Okay, tertib. Okay, cukup 13 rukun solat. Dia minta 3 sahaja dan boleh pilihlah di antara yang 13 ni. Jawapannya tulis 3 sahaja. Okay, tengok soalan 60 ba. Okay, soalan 60 ba. Tulis pengertian solat sunat rawatib dan nyatakan 2 contoh. Okay, pengertian solat sunat rawatib ni adalah solat sunat 2 rakaat yang mengiringi solat fardu. Solat sunat 2 rakaat yang mengiringi solat fardu. Itu adalah pengertian solat sunat rawatib. Okey, tengok ta. 2 contoh solat sunat rawatib. Okey, 2 contoh solat sunat rawatib. Antaranya ialah solat sunat 2 rakaat. Okey, 2 rakaat sebelum subuh. Subuh, dan solat sunat 2 rakaat sebelum zuhur. Okey, sebelum zuhur. Ataupun dalam ni boleh tambah lagi jawapan dia, sama ada awak nak tambah 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Okey, boleh pilih yang mana satu. Okey, jangan pula tulis 2 rakaat selepas asar, tak ada. Okey, solat 2 rakaat selepas asar tak ada, sebelum asar je ada. Okey, itu contoh-contoh solat sunat rawatib. Dan saya rasa sekadar itu saja untuk kali ini. Kita bedah soalan ibadah, contoh-contoh soalan dalam bahagian ibadah untuk subjek ulum syariah dalam kita mengulang kaji UPKK. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain, supaya kita sama-sama dapat manfaat dan dapat mengulang kaji pelajaran. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kelemahan itu adalah daripada saya sendiri. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.